moderator bagi sidang forum pada pagi ini. Tajuk yang akan dibahaskan pada hari ini adalah dasar pandang ke timur yang memberi kesan serta perubahan kepada sistem pembangunan ekonomi Malaysia. Pembangunan ekonomi Malaysia pada masa kini diwarisi oleh 3 tahap sebelumnya, dimulakan dengan tahap pertumbuhan pusat industri sumber asli, diikuti oleh tempoh naik turun atau ketidakstabilan industri sumber asli antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan akhir sekali tahap penyatuan dan rasionalisasi industri sumber asli bersama dengan kepelbagaian ekonomi selepas 1945. Walaupun Malaysia merupakan bekas koloni British, kepentingan ekonomi Jepun telah menyumbang kepada perubahan dasar luar negara dari pro-barat kepada dasar pandang ke timur semasa Menteri Berantun Dr. Mahathir Mohamad. Bersama dengan saya adalah tetamu jemputan istimewa yang akan mengupas lebih lanjut mengenai topik kita dan menjawab soalan-soalan yang akan diajukan dalam membantu kita untuk lebih memahami akan sistem yang akan diaplikasikan dalam ekonomi Malaysia. Baik, tanpa membuang masa lagi, izinkan saya untuk mengajukan soalan kepada tetamu istimewa pertama kita, Dr. Nur Fatihah binti Zul Amran, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Malaysia Universiti Malaya. Baik Doktor, sebagai pengenalan, bolehkah Doktor menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sistem 5S dalam pelaksanaan di PKT? Okay, terima kasih kepada moderator di atas soalan yang diberikan. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan sistem 5S? Sistem 5S merujuk kepada amalan penjagaan tempat kerja yang kemas dan bersih berdasarkan prinsip tempat untuk semua dan semua di tempatnya. Negara Jepun amat menitik beratkan tentang amalan menjaga kebersihan. Oleh itu, wujudlah konsep yang dikenali sebagai sistem 5S. Melalui konsep ini, setiap individu dapat mempraktikkan disiplin dan moral yang baik yang membawa kepada peningkatan produktiviti. Sistem ini juga telah lama digunakan di negara Jepun dan telah cuba diserapkan ke dalam pengurusan di Malaysia. Sistem 5S terdiri pada 5 perkataan bahasa Jepun, iaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seikutsu dan Shitsuku. Seiri bermaksud pengasingan, iaitu mengasing atau membuang barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Seiton bermaksud penyusunan mengikut keperluan, iaitu menyusun barang yang diperlukan dengan teratur supaya mudah untuk diambil dan digunakan. Seiso pula bermaksud pembersihan, iaitu membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk di lantai ataupun di sekitar tempat kerja. Seiketsu pula bermaksud pemeliharaan kebersihan, iaitu memelihara taraf penjagaan dan penyusunan tempat kerja yang sentiasa dipertingkatkan dari masa ke semasa. Dan untuk yang terakhir, iaitu Shitsuku pula bermaksud melatih pekerja mematuhi peraturan organisasi dan kebersihan setiap masa. Okay, di Malaysia, amalan 5S mula diperkenalkan pada tahun 1980-an dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta. Dan kini banyak agensi-agensi perkhidmatan awam yang telah mengamalkan sistem 5S dan ianya memberi impak yang besar terhadap jabatan dan juga kehitangan. Ia juga memberi kesan terhadap aspek kualitinya lain seperti kualiti pekerja dan juga kualiti peribadi kaki tangan. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Doktor atas penjelasan yang begitu jelas dan terperinci. Kita beralih kepada soalan seterusnya yang saya akan ajukan kepada Dr. Natalie Yap binti Sekretariat yang mempunyai kelulusan dalam Foreign Policy Studies and the History of Modern Malaysia. Doktor, berdasarkan pelaksanaan dasar pandang ke timur, bagaimanakah ini dapat membantu Malaysia dari segi sektor ekonomi? Silakan Doktor. Baik Puan Moderator, pelaksanaan dasar pandang ke timur dapat membantu Malaysia dari segi sektor ekonomi bermula dengan penambahan pelaburan Jepun di Malaysia. Kerajaan kita telah memperluaskan ruang pelaburan bagi negara Jepun dan seterusnya kepada negara luar yang lain. Mengapa Malaysia memilih Jepun? Ini kerana Jepun sejak merdeka lagi tidak pernah jemu serta tidak pernah menolak segala permintaan Malaysia dalam menyalurkan bantuan pembangunan dari segi infrastruktur dan ekonomi. Jepun melihat Malaysia sebagai rakan pelaburan yang berpotensi dan Malaysia meletakkan Jepun sebagai rakan pembangunan yang baik. Maka peluang tersebut diambil Jepun untuk memperluaskan pasaran pelaburan mereka di Malaysia yang secara tidak langsung membantu merancakkan pelaburan asing di Malaysia. Melalui dasar pandang ke timur juga, Malaysia telah berjaya untuk menceburi bidang pembuatan automotif.
melalui kerjasama pelaburan, contohnya kereta berjenama Yamaha dan juga Suzuki. Bukan itu saja, melalui pelaburan ini juga dapat meningkatkan peluang pekerjaan yang banyak. Seperti yang kita lihat, kejayaan Dasar Pandan ke Timur bukan sahaja dapat menarik minat pelabur Jepun untuk bertapak di Malaysia, malah kedudukan ekonomi Malaysia yang kukuh juga dapat menarik lebih banyak pelabur asing. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih doktor atas ruangan yang sangat membantu. Kita teruskan dengan tetamu seterusnya, Profesor Dr. Aminur Rafidah binti Khairil, Head of Department of Economics in Universiti Malaya, yang akan mengetengahkan apakah perubahan struktur yang terjadi setelah Dasar Pandan ke Timur diaplikasikan. Silakan doktor. Terima kasih Puan Moderator. Perubahan struktur yang terjadi setelah Dasar Pandan ke Timur diaplikasikan termasuk penggunaan kad perakam waktu bagi lebih mendiskriminasikan pekerja menepati waktu bekerja. Selain itu, penggunaan tanda nama juga diperkenalkan untuk ketulusan dan kebertanggungjawaban dan mutu kerja sektor awam juga diperhatikan disusuli penubuhan pasukan kawalan mutu iaitu QCC. Melalui pasukan ini, kita dapat melihat mutu perkhidmatan kerajaan meningkat dengan baik dari semasa ke semasa, termasuklah perkhidmatan kaunter dan perkhidmatan pembayaran di setempat yang memudahkan urusan rakyat. File meja dan manual prosedur kerja juga diperkenalkan kepada semua kaki tangan kerajaan bagi menjamin setiap pekerja tahu bidang tugas masing-masing serta tahu prosedur melaksanakan kerja yang dipertanggungjawabkan. Dengan cara itu, sasaran kerja tahunan mereka dapat dicapai dengan mutu kerja yang memuaskan. Konsep pejabat terbuka turut diperkenalkan bagi memecahkan pandangan lama bahawa harus ada dinding pemisah di antara pegawai dan petugas bawahan. Konsep pejabat terbuka membolehkan penyediaan langsung, hubungan yang cepat serta menyelesaikan sesuatu isu dengan pantas. Terima kasih. Begitu mendalam sekali perkongsian yang diutarakan oleh Profesor Aini. Terima kasih kita ucapkan, dan seterusnya kita beralih kepada Dr. Nantin Mahendran, Pensyarah Politeknik Premier Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, yang akan merendahkan apakah kesan DPKT kepada iklim ekonomi Malaysia. Silakan doktor. Terima kasih banyak kepada Puan Moderator. Dasar Pandan ke Timur ini mempunyai beberapa kesan yang baik kepada iklim ekonomi Malaysia, seperti yang telah diperkatakan oleh Dr. Natalia. Melalui Dasar Pandan ke Timur ini, secara tidak langsung telah meningkatkan ekonomi negara. Ia menyebabkan kebanyakan pelabur-pelabur dari negara Jepun dan Korea Selatan telah datang ke Malaysia untuk melabur. Secara tidak langsung akan memberi peluang pekerja kepada rakyat Malaysia. Ini akan dapat mengurangkan jurang kemiskinan kepada rakyat Malaysia. Kemudian, aliran wang kurang juga dapat dikurangkan ke negara lain. Ini menyebabkan segala kos dapat dikurangkan kerana pelabur-pelabur dari luar negara telah membuka kilang ataupun perusahaan di Malaysia. Terima kasih. Itu dia sebuah idea yang sangat bernas dan membantu yang telah diutarakan oleh Dr. Nantini. Kita beralih kepada tetamu terakhir bagi sesi pertama kita pada pagi ini, Dr. Nurul Adrana binti Omar selaku pengerusi rancangan dan pensyarah universiti Sains Politik di Universiti Sains Malaysia. Mungkin Doktor boleh menambah sedikit pengetahuan kita tentang apakah implikasi yang dihadapi negara dalam pelaksanaan DPKT. Silakan Doktor. Terima kasih atas soalan yang telah diberikan. Implikasi yang dihadapi ketika pelaksanaan Dasar Pandan ke Timur negara barat terutamanya adalah Britain. Britain berasa tidak berpuas hati, malah memprotes pelaksanaan Dasar Pandan ke Timur dengan menyalahkan pemimpin negara. Mereka berfikir dengan pelaksanaan Dasar Pandan ke Timur ini, rakyat sendiri tidak akan diberikan kebebasan oleh negara. Dasar Pandan ke Timur memberikan tanggapan kepada pihak barat bahawa Malaysia telah memberi kelebihan kepada Jepun dan hal ini menjadi satu kejutan kepada mereka. Hal ini berlaku kerana pihak barat akan mengalami kerugian dan ini akan membuatkan mereka merasa tidak senang. Kerana pihak barat akan kerugian dari segi ekonomi, malah pihak barat tidak dapat lagi mempengaruhi dan mengawal Malaysia. Hubungan Malaysia bersama Britain yang telah terjalin lama membuatkan perubahan ini sebagai suatu suasana baru yang asing.
untuk dibiasakan oleh mereka. Sekian, terima kasih. Cukup berisi pengisian Dr. Adrana sebentar tadi yang turut menandakan berakhirnya sesi pertama kita pada pagi ini. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu istimewa kita kerana telah hadir dan mengisi sidang forum kita pada pagi ini. Saya Putri STT, kita bertemu sebentar lagi dalam sesi seterusnya. Kembali bersama saya dalam sesi forum yang kedua, masih lagi bertajukkan dasar pandang ke timur. Langsung kepada soalan yang ingin diajukan kepada sekumpulan tetamu istimewa yang turut dijemput untuk mengulas topik ini secara lebih lanjut. Kita mulakan dengan Profesor Nurhana Sania binti Muhammad Nawi, penasihat kanan Fakulti Sejarah di KPTM. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam Pak Moderator. Baik Profesor, apakah natijah dalam pembangunan sektor pendidikan khususnya teknikal di Malaysia selepas DPKT dilaksanakan? Terima kasih atas soalan yang diutarakan oleh Pak Moderator. Proses penghantaran pelajar Malaysia ke Jepun telah memberikan impak yang ketara kepada pembangunan pendidikan di Malaysia, khususnya dalam bidang teknikal, di mana usaha tersebut telah memenuhi keperluan institusi pengajian teknikal yang semakin berkembang pesat. Pelbagai kementerian dan jabatan kerajaan Malaysia mengambil bahagian untuk menubuhkan institusi pendidikan teknikal dan keperluan tenaga pengajar yang berpengalaman. Seterusnya, melalui penubuhan beberapa institusi dan pusat latihan teknikal telah merancangkan lagi penglibatan para belia untuk menyelami bidang teknikal di Malaysia dengan tertubuh di sekolah teknik, sekolah vokasional, institusi vokasional MARA, politeknik dan sebagainya. MARA merupakan organisasi yang berjaya menubuhkan banyak institusi pendidikan teknikal dan berjaya menghantar pelajar untuk melanjutkan pelajaran ke Jepun. MARA mempunyai kepakaran dan kemudahan yang mampu menjadi pusat penyerapan teknologi dari Jepun. Selain daripada Universiti Teknologi MARA, beberapa institusi MARA telah ditubuhkan seperti Institut Kemahiran MARA, Kolej Politeknik MARA, Kolej Kemahiran Tinggi dan seterusnya MARA Japan Industrial Institute. Penubuhan institusi ini adalah kesan daripada pelaksanaan dasar pandang ke timur yang memerlukan penyerapan dan kemahiran teknologi dari Jepun. MARA dilihat sebagai organisasi yang sering bergerak untuk meningkatkan pendidikan putra sama ada di dalam atau di luar Malaysia. Sekian, terima kasih. Menarik berkenaan dengan sumbangan negara Jepun atas perkembangan kemahiran teknikal berkaitan perkongsian Profesor Nurhana sebentar tadi. Terima kasih diucapkan beralih pula kepada Dr. Aditya, anak perempuan Anet selaku pensyarah sejarah di Tengku Abdul Rahman College yang bersiaran secara langsung dari studio utama. Bolehkah Doktor kongsikan serba-serbi akan apakah objektif dan tumpuan dasar pandang ke timur ini dilaksanakan? Okey, selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Moderator. Mengapa dasar DPKT dilaksanakan? Ia dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi dan pengurusan pembangunan di negara ini serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai dan etika kerja yang berpositif untuk meningkatkan kemajuan Malaysia. Sistem ini meningkatkan motivasi dan semangat-semangat pekerja seiring dengan penerapan nilai-nilai Islam dan kepimpinan melalui teladan. Melalui DPKT juga mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi bagi manusia. Antaranya ialah memudahkan manusia untuk mendapatkan maklumat di hujung jari, terutamanya dalam kalangan pelajar. Selain maklumat pendidikan, kita juga dapat mencari maklumat mengenai hiburan, isu-isu politik dan sebagainya. Tumpuan dasar bagi pelaksanaan DPKT adalah peningkatan daya pengeluaran dan mutu kerja dan kecekapan dalam prestasi pengeluaran firma dan negara. Meningkatkan daya pengeluaran negara dan menaikkan taraf hidup kerana lebih pendapatan benar, meningkatkan kebolehan orang membeli belah dan perkhidmatan, menikmati masa senggang, meningkatkan perumahan dan pendidikan dan menyumbang kepada rancangan masyarakat dan persekitaran. Pertumbuhan daya pengeluaran dapat juga membantu perniagaan menjadi lebih menguntungkan. Terima kasih.
Terima kasih doktor atas pembukaan yang diberikan. Kita lanjutkan sesi forum ini dengan mengajukan soalan seterusnya kepada Profesor Amira Balkis binti Zulkifli, Pensyarah Budaya Keusahawanan Aswara. Bolehkah doktor berikan apakah contoh-contoh dasar pandang ketimun yang dapat diaplikasikan oleh rakyat Malaysia? Silakan doktor. Terima kasih Puan Moderator. Antara dasar pandang ketimun yang wajar dicontohi adalah dengan mencontohi etika dan budaya kerja orang Jepun. Hal ini kerana dasar pandang ketimun memberikan tumpuan kepada etika dan budaya kerja masyarakat Jepun untuk rakyat Malaysia kerja dengan lebih kuat lagi dan mengubah gaya kerja mereka yang selama ini lebih dipengaruhi oleh masyarakat barat. Sebagai contoh, tidak membuat keputusan dalam keadaan yang terburu-buru. Hal ini kerana ramai menganggap jika seseorang itu lambat membuat keputusan, individu itu tidak cekap dan tidak boleh diharap. Berlainan pula dengan orang Jepun. Cepatnya membuat keputusan tidak menjaminkan itu adalah sesuatu yang tepat dan terbaik. Kadang-kadang kita perlu mengambil sedikit masa kerana sesuatu keputusan bukan mudah untuk dilakukan dalam sesuatu situasi. Risiko dan peluang akan diteliti dahulu supaya keputusan tersebut boleh memberikan impak yang baik kepada syarikat. Seterusnya, hormat dan rujuk kepada orang yang lebih tua atau kita panggil ia sebagai orang yang lebih senior. Budaya ini adalah antara yang paling wajar dicontohi oleh sesebuah organisasi atau perniagaan. Orang Jepun, mereka amat menghargai individu yang lebih tua kerana kebijaksanaan dan pengalaman yang telah dicurahkan kepada syarikat mereka. Ramai anak muda yang tidak menghormati mereka yang lebih tua hanya kerana kejayaan yang telah mereka kecapi. Kita mestilah hormat dan rujuk pada yang lebih berpengalaman. Dan jika anda tidak bersetuju dengan pihak atasan atau keputusan yang telah mereka lakukan, anda boleh meluahkannya secara persendirian dan tidak digalakkan untuk mempersoalkan kuasa mereka secara terbuka. Akhir sekali, sikap menepati masa. Ini adalah satu sifat yang sangat sinonim dengan masyarakat orang Jepun. Sepatutnya dijadikan contoh untuk kita, bukan sahaja si orang Jepun yang menghargai masa dan menepati masa, malah kereta api mereka juga dan bas sentiasa menepati masa. Di sini kita dapat lihat sikap Nihonjin mereka terhadap masa. Terima kasih Puan Moderator, sekian daripada saya. Begitu padat serta penuh informasi begitu jawapan yang telah diutarakan oleh Profesor Amira. Yang seterusnya akan diikuti oleh tetamu jemputan kita yang terakhir untuk membahaskan topik di PKT. Sebelum mengakhiri sidang forum kita pada hari ini, Dr. Siti Najwa Farisha binti Cik Abdul Aziz, Pensyarah Sejarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik Doktor, adakah penerapan sistem pengurusan gaya Jepun memberi impak yang baik atas pekerjaan di Malaysia? Silakan. Terima kasih Puan Moderator. Penerapan sistem pengurusan gaya Jepun sememangnya memberikan kesan yang baik ke atas pekerjaan di Malaysia. Apa yang kita boleh lihat ialah sistem ini sememangnya membantu kerajaan Malaysia dalam mendisiplinkan kaki tangan awam. Bagaimanakah untuk menerapkan sikap ini? Ia boleh dilakukan dengan penerapan kad perakam waktu dan pulang kaki tangan di pejabat kerajaan. Dengan ini, sikap menepati waktu akan mula timbul dalam kalangan kaki tangan dan ini memberikan impak yang baik kepada kerajaan. Bukan itu sahaja, pejabat-pejabat awam juga amat digalakkan untuk mengadakan perhimpunan pagi sebelum masuk ke pejabat masing-masing dengan menyanyikan lagu kebangsaan negara, iaitu lagu Negaraku, dan juga memakai tanda nama untuk menunjukkan identiti diri. Dengan melakukan perkara-perkara ini, semangat patriotik boleh diterapkan dalam kalangan kaki tangan dan ini sememangnya memberikan kesan yang positif kepada Malaysia. Sebagai konklusinya, penerapan sistem pengurusan gaya Jepun dalam dasar pandang ketimun ini terhadap etika kerja sememangnya mencemerlangkan prestasi kaki tangan ke arah yang baik dan cekap dalam pekerjaan. Terima kasih.
Dengan jawapan terakhir tersebut, terbuktilah sudah akan kebaikan dasar pandang ke timur kepada negara Malaysia bermula dengan menekankan sikap pembersih, teratur dan sistematik melalui sistem 5S. Kedatangan lebih ramai pelabur asing disebabkan hubungan baik Jepun dan Malaysia, peningkatan kualiti pendidikan dan pekerjaan serta banyak lagi. Manfaatnya, setiap yang baik pasti akan terselit sedikit kesusahan di sebaliknya. Namun, perkara itu tidak menafikan bahawa DPKT telah banyak memberi manfaat dan sumbangan atas perkembangan ekonomi di Malaysia. Mengakhiri sidang forum pada hari ini, saya Puteri Asniti Walatul Dakwah BT Adin. Semoga forum kali ini membawa manfaat dan sehingga berjumpa lagi.